Selamat sejahtera. Nama saya ialah Donesha Weerapan, nombor matrik 277382 dan nombor meja 4. Tajuk kajian saya ialah faktor mempengaruhi kenaikan kos sara hidup dalam kalangan pelajar program Sains Ekonomi di INASIS Grant UUM. Saya akan membentangkan bab 4 dapatan kajian dan bab 5 rumusan. Pendahuluan. Pengaji akan menguraikan dan menganalisis data dan maklumat yang diperoleh daripada borang soal selidik responden. Pengaji akan menggunakan kaedah deskriptif untuk mempersembahkan dapatan kajian ini. Pengaji juga akan menerangkan penemuan baharu daripada kajian ini. Dapatan kajian dan analisis kajian. Kajian ini telah melibatkan 100 orang responden menjawab borang soal selidik ini. Terdapat dua kaedah pengedaran borang soal selidik dilakukan, iaitu melalui pautan 20 orang responden menjawab, manakala melalui bersemuka 80 orang responden menjawab. Pengaji telah menggunakan kaedah analisis deskriptif untuk mempersembahkan dapatan kajian ini. Profil demografi pelajar program Sains Ekonomi di INASIS UUM yang mempengaruhi kenaikan kos sara hidup. Raja 4.1 menunjukkan demografi berdasarkan jantina. Didapati bahawa majoriti pelajar program Sains Ekonomi di INASIS UUM adalah perempuan, iaitu menunjukkan 72% berbanding dengan lelaki hanya 28%. Raja 4.2 menunjukkan demografi responden berdasarkan taraf kewarganegaraan. Didapati bahawa majoriti pelajar program Sains Ekonomi di INASIS Grant UUM adalah warga negara, iaitu 87%, berbanding dengan bukan warga negara hanya 13%. Jadual 4.1 menunjukkan demografi responden berdasarkan umur. Peratusan tertinggi adalah 48%, iaitu umur responden antara 21 tahun hingga 25 tahun. Manakala peratusan terendah ialah 0%, iaitu umur responden yang kurang daripada 17 tahun. Jadual 4.2 menunjukkan demografi responden berdasarkan bangsa. Didapati bahawa majoriti pelajar adalah berbangsa Melayu, iaitu 56%, dan peratusan terendah ialah berbangsa lain-lain, iaitu 2%. Raja 4.3 menunjukkan demografi responden berdasarkan semester. Peratusan tertinggi ialah 42%, iaitu semester 3 dan 4. Peratusan terendah ialah 15%, iaitu semester 7 dan ke atas. Faktor mempengaruhi kenaikan kos sara hidup dalam kalangan pelajar program Sains Ekonomi di INASIS UUM. Faktor pertama ialah harga makanan dan minuman yang mempengaruhi kenaikan kos sara hidup dalam kalangan pelajar program Sains Ekonomi di INASIS UUM. Raja 4.4 menunjukkan makanan dan minuman merupakan bahagian majoriti dalam kos sara hidup. Jumlah peratusan bersetuju dan sangat setuju adalah peratusan tertinggi, iaitu 91%. Majoriti responden sangat setuju dengan faktor ini kerana perbelanjaan area yang dilakukan oleh pelajar INASIS Grant ialah pembelian makanan dan minuman, manakala peratusan terendah ialah tidak setuju, iaitu 9%. Raja 4.5 menetapkan had untuk perbelanjaan makanan dan minuman dalam kos sara hidup. Jumlah peratusan bersetuju dan setuju dengan faktor ini adalah peratusan tertinggi, iaitu 80%. Hal ini kerana pelajar menetapkan had berbelanja supaya mereka boleh membeli makanan dan minuman mengikut bajet mereka, manakala peratusan terendah ialah responden tidak setuju dengan faktor ini, iaitu 8%. Raja 4.6 menunjukkan pengatan tersebut terpaksa meningkat akibat peningkatan harga makanan dan minuman. Jumlah peratusan setuju dan sangat setuju dengan faktor ini adalah 88%, iaitu menunjukkan peratusan tertinggi kerana peningkatan harga makanan dan minuman menyebabkan pelajar terpaksa meningkat pengatan perbelanjaan untuk menampung kenaikan kos sara hidup. Manakala peratusan terendah ialah 2% yang tidak sangat setuju dengan faktor ini.
Raja 4.7 menunjukkan peningkatan harga makanan dan minuman adalah tidak munasabah. Jumlah peratusan tidak setuju dan sangat tidak setuju menunjukkan peratusan tertinggi iaitu 95% kerana mereka berasa bahawa kenaikan kos sara hidup akibat daripada peningkatan harga dan makanan, manakala peratusan terendah ialah 7% iaitu tidak pasti dengan faktor ini. Raja 4.8 menunjukkan terpaksa makan secara tidak sihat demi menjimatkan kos sara hidup. Jumlah peratusan setuju dan sangat setuju dengan faktor ini adalah 85% kerana pelajar yang menghadapi masalah kewangan dan tidak dapat menampung kenaikan kos sara hidup terpaksa membeli makanan yang tidak sihat. Manakala peratusan terendah ialah tidak setuju dengan faktor ini iaitu 3%. Pengurusan kewangan mempengaruhi kenaikan kos sara hidup dalam kalangan pelajar program Sains Ekonomi di INASI CUM. Raja 4.9 menunjukkan amalan perancangan kewangan mempengaruhi kenaikan kos sara hidup. Jumlah peratusan setuju dan sangat setuju dengan faktor ini menunjukkan jumlah tertinggi iaitu 92%. Kerana amalan pengurusan kewangan yang tidak teratur menyebabkan kenaikan kos sara hidup. Manakala peratusan terendah ialah 8% yang tidak setuju dengan faktor ini. Raja 4.10 menunjukkan kesanggupan berbelanja ke atas barang keendah mempengaruhi kenaikan kos sara hidup. Jumlah peratusan setuju dan sangat setuju dengan faktor ini ialah 68% iaitu menunjukkan peratusan tertinggi kerana pelajar yang sanggup membuat perbelanjaan lebih dari kemampuan ke atas barang keendah akan menyebabkan kenaikan kos sara hidup. Manakala peratusan terendah ialah tidak pasti dengan faktor ini iaitu 9%. Raja 4.11 menunjukkan membuat plan ansuran apabila membeli barang keendah. Jumlah peratusan yang setuju dan sangat setuju dengan faktor ini menunjukkan peratusan tertinggi iaitu 72%. Kebanyakan setuju dengan faktor ini kerana pelajar yang kekurangan wang akan tertarik dengan plan insurans untuk mendapatkan barang keendah yang harganya mahal. Manakala peratusan terendah ialah 5% yang tidak pasti dengan faktor ini. Raja 4.12 menunjukkan peningkatan kos sara hidup membantu mengekalkan taraf hidup pelajar kini. Jumlah peratusan yang tidak setuju dan sangat tidak setuju menunjukkan peratusan tertinggi iaitu 93% kerana sumber kewangan yang sedia ada tidak dapat menampung kenaikan kos sara hidup. Oleh itu, taraf hidup merosot. Manakala peratusan terendah ialah tidak pasti dengan faktor ini iaitu 7%. Raja 4.13 menunjukkan pengurusan kewangan secara bijak untuk mengelakkan kelebihan perbelanjaan. Jumlah peratusan yang setuju dan sangat setuju dengan faktor ini menunjukkan 93% iaitu peratusan tertinggi. Kerana pelajar akan membuat perbelanjaan mengikut keperluan dan kemampuan. Peratusan terendah ialah 7% yang tidak pasti dengan faktor ini. Sumber kewangan mempengaruhi kenaikan kos sara hidup dalam pelajar program Sains Ekonomi di INASI Grand UUM. Raja 4.14 menunjukkan kuasa beli sumber kewangan semakin menurun akibat peningkatan kos sara hidup. Jumlah peratusan yang setuju dan sangat setuju menunjukkan peratusan tertinggi iaitu 95% kerana jumlah barangan dan perkhidmatan yang boleh dibeli dengan satu unit mata akan berkurang akibat kenaikan harga. Manakala peratusan terendah ialah 5% yang tidak pasti dengan faktor ini. Raja 4.15 menunjukkan tidak dapat menampung keseluruhan kos sara hidup sekiranya bergantung kepada pinjaman kerajaan. Jumlah peratusan setuju dan sangat setuju dengan faktor ini menunjukkan 94% iaitu peratusan tertinggi. Responden setuju dengan faktor ini kerana sumber kewangan yang diperoleh daripada pinjaman kerajaan tidak selari dengan peningkatan kos sara hidup. Manakala peratusan terendah ialah 2% yang tidak pasti dengan faktor ini. Raja 4.16 menunjukkan kerja sampingan diperlukan untuk menampung kos sara hidup. Jumlah peratusan setuju dan sangat setuju dengan faktor ini menunjukkan peratusan tertinggi iaitu 66%. Kerana pelajar terpaksa mencari kerja sampingan untuk menambahkan sumber kewangan. Manakala
peratusan terendah ialah 4% yang tidak pasti dengan faktor ini. Raja 4.17 menunjukkan wang saku daripada ibu bapa diperlukan untuk menampung kos sara hidup. Jumlah peratusan setuju dan sangat setuju dengan faktor ini menunjukkan peratusan tertinggi iaitu 84% kerana pelajar terpaksa meminta wang saku daripada ibu bapa untuk menampung perbelanjaan mereka. Manakala peratusan terendah ialah 6% yang tidak setuju dengan faktor ini. Raja 4.18 menunjukkan sumber kewangan yang lebih daripada satu diperlukan untuk menampung kenaikan kos sara hidup. Jumlah peratusan yang setuju dan sangat setuju menunjukkan jumlah peratusan tertinggi iaitu 95% kerana kenaikan kos sara hidup menyebabkan pelajar tidak mempunyai wang simpanan untuk kecemasan. Oleh itu, kenaikan kos sara hidup dapat ditampung sekiranya mempunyai sumber kewangan yang kukuh. Manakala peratusan terendah ialah 2% yang tidak pasti dengan faktor ini. Penempatan mempengaruhi kenaikan kos sara hidup dalam kalangan pelajar program Sains Ekonomi di Inasis Grant UUM. Raja 4.19 menunjukkan kemudahan penginapan UUM tidak dapat menampung semua pelajar. Jumlah peratusan setuju dengan faktor ini menunjukkan peratusan tertinggi iaitu 45%. Mereka setuju dengan faktor ini kerana lebihan pengambilan pelajar baru bagi setiap sesi menyebabkan pelajar yang sedia ada tidak mendapat tempat penginapan semasa mendaftar. Manakala peratusan terendah ialah 20% yang tidak pasti dengan faktor ini. Raja 4.20 menunjukkan kos sewa penginapan persendirian lebih mahal daripada kos sewa penginapan UUM. Jumlah peratusan setuju dan sangat setuju dengan faktor ini menunjukkan peratusan tertinggi iaitu 45% kerana sewa penginapan persendirian perlu bayar untuk setiap bulan, manakala sewa penginapan UUM hanya bayar sekali bagi setiap semester. Raja 4.21 menunjukkan tidak dapat menikmati kemudahan pengangkutan dalam UUM jika tinggal di penginapan persendirian. Jumlah peratusan setuju dan sangat setuju dengan faktor ini menunjukkan peratusan tertinggi iaitu 94%. Kerana pelajar terpaksa menggunakan pengangkutan sendiri atau pengangkutan awam jika tinggal di tempat penginapan persendirian. Jumlah peratusan yang terendah ialah tidak pasti dengan faktor ini iaitu 6%. Raja 4.22 menunjukkan harga makanan di kafeteria luar UUM lebih tinggi daripada kafeteria dalam UUM. Jumlah peratusan setuju dan sangat setuju dengan faktor ini menunjukkan peratusan tertinggi iaitu 92%. Kebanyakan setuju kerana pelajar yang tinggal di tempat penginapan persediaan akan membeli makanan di kafeteria luar UUM menyebabkan kos sara hidup pelajar meningkat. Manakala peratusan terendah ialah 3% yang tidak pasti dengan faktor ini. Raja 4.23 menunjukkan kos sara hidup di luar UUM lebih tinggi daripada kos sara hidup dalam UUM. Jumlah peratusan yang setuju dan sangat setuju dengan faktor ini menunjukkan peratusan tertinggi iaitu 90%. Mereka setuju kerana kos sewa penginapan, pengangkutan awam atau persendirian dan harga makanan di kafeteria luar UUM lebih mahal. Jumlah peratusan yang terendah ialah tidak pasti dengan faktor ini iaitu 4%. Pengangkutan mempengaruhi kenaikan kos sara hidup dalam kalangan pelajar program Sains Ekonomi di Inasis Grant UUM. Raja 4.24, selang masa perkhidmatan bas dalam UUM amat panjang. Jumlah peratusan setuju dan sangat setuju menunjukkan peratusan tertinggi iaitu 96% kerana selang masa perkhidmatan dalam bas yang amat panjang menyebabkan pelajar tidak dapat sampai ke destinasi dengan segera, manakala peratusan terendah ialah 4% yang tidak pasti dengan faktor ini. Raja 4.25 menunjukkan pelajar terpaksa menggunakan perkhidmatan e-hailing semasa kecemasan. Jumlah peratusan setuju dan sangat setuju dengan faktor ini menunjukkan peratusan tertinggi iaitu 85% kerana selang masa perkhidmatan bas dalam UUM amat panjang, manakala peratusan terendah ialah 5% yang tidak setuju dengan faktor ini. Jadual 4.26 menunjukkan kekurangan pengangkutan awam di luar UUM. Jumlah peratusan
setuju dan sangat setuju dengan faktor ini menunjukkan peratusan tertinggi iaitu 95% kerana jumlah peratusan pelajar yang tinggal di penginapan persediaan agak rendah. Jadi kemudahan pengangkutan awam di luar UUM agak sedikit. Peratusan terendah ialah 5% yang tidak pasti dengan faktor ini. Raja 4.27 menunjukkan pelajar terpaksa menggunakan perkhidmatan e-hailing untuk keluar dari UUM. Jumlah peratusan yang setuju dan sangat setuju dengan faktor ini menunjukkan 75% iaitu peratusan tertinggi kerana pihak UUM hanya menyediakan kemudahan pengangkutan di dalam UUM. Jadi, pelajar yang ingin keluar dari UUM terpaksa menggunakan perkhidmatan e-hailing. Manakala peratusan terendah ialah 3% yang tidak pasti dengan faktor ini. Raja 4.28 menunjukkan penggunaan perkhidmatan e-hailing meningkatkan kos sara hidup. Jumlah peratusan setuju dan sangat setuju dengan faktor ini adalah 72% iaitu peratusan tertinggi kerana kos perkhidmatan e-hailing adalah agak tinggi. Manakala peratusan terendah ialah 8% yang tidak pasti dengan faktor ini. Masalah yang dihadapi oleh pelajar program Sains Ekonomi di Inasis UUM akibat daripada kenaikan kos sara hidup. Raja 4.29 menunjukkan menjejaskan kesihatan badan akibat kenaikan kos sara hidup. Jumlah peratusan setuju dan sangat setuju dengan faktor ini menunjukkan 93% iaitu peratusan tertinggi kerana pemakanan yang tidak sihat demi menjimatkan kos sara hidup. Dan peratusan terendah ialah 7% yang tidak pasti dengan faktor ini. Raja 4.30 menunjukkan menjejaskan taraf kehidupan akibat kenaikan kos sara hidup. Jumlah peratusan yang setuju dan sangat setuju dengan faktor ini menunjukkan peratusan tertinggi iaitu 80% kerana sumber kewangan yang tidak mencukupi untuk menampung kenaikan kos sara hidup. Oleh itu, taraf hidup merosot. Manakala, peratusan terendah ialah 8% yang tidak pasti dengan faktor ini. Raja 4.31 menunjukkan mengalami tekanan mental akibat kenaikan kos sara hidup. Jumlah peratusan setuju dan sangat setuju dengan faktor ini menunjukkan peratusan tertinggi iaitu 98%. Kerana pelajar menghadapi tekanan mental akibat ketidakmampuan menanggung kos perbelanjaan yang semakin meningkat. Peratusan terendah ialah 2% yang tidak pasti dengan faktor ini. Raja 4.32 menunjukkan menambah beban ibu bapa akibat kenaikan kos sara hidup. Jumlah peratusan yang setuju dan sangat setuju dengan faktor ini menunjukkan peratusan tertinggi iaitu 94%. Kerana ibu bapa terpaksa menyediakan sumber kewangan yang lebihan untuk menampung kenaikan kos sara hidup. Manakala peratusan terendah ialah 6% yang tidak pasti dengan faktor ini. Raja 4.33 menunjukkan merosotkan prestasi akibat kenaikan kos sara hidup. Jumlah peratusan yang setuju dan sangat setuju dengan faktor ini menunjukkan peratusan tertinggi iaitu 91%. Kerana prestasi akademik merosot apabila mengorbankan masa ulang kaji untuk membuat kerja sambilan. Manakala peratusan terendah ialah 9% yang tidak pasti dengan faktor ini. Penemuan kajian. Menurut kajian lepas, pengawalan dan pembatasan perbelanjaan pelajar adalah pendekatan terbaik untuk mengatasi masalah kewangan yang dihadapi oleh pelajar. Kajian ini menekankan bahawa pengaji mendapati bahawa kerja sampingan sumber kewangan daripada ibu bapa dan menyediakan lebih daripada satu sumber kewangan menjadi pendekatan bagi menangani isu kewangan. Selain itu, kajian lepas menunjukkan bahawa perbelanjaan tertinggi pelajar adalah yuran pengajian, keperluan harian dan hiburan. Manakala kajian ini menunjukkan bahawa makanan dan minuman merupakan bahagian majoriti dalam kos sara hidup. Kesimpulan, bahagian bab 4 ini telah menerangkan dan menganalisiskan dapatan kajian yang diperoleh melalui borang soal selidik dan mempersembahkan data menggunakan kaedah deskriptif. Manakala bab 4 akan merumuskan kajian dan mencadangkan cadangan yang sesuai untuk menghadapi dan mengurangkan isu dan masalah yang ditimbul. Bab 5 adalah rumusan. Pengaji telah memberikan saranan terhadap implikasi dasar, membuat peramalan dan mencadangkan penyelesaian kepada masalah yang dikaji.
Implikasi dasar adalah Bank Negara Malaysia melaksanakan dasar kewangan menguncup bagi menangani kenaikan kos sara hidup. Manakala, pihak kerajaan perlu menjalankan dasar pemberian subsidi kepada pengeluar barang dan perkhidmatan. Seterusnya, pihak kerajaan juga memberikan dasar bantuan kewangan kepada pelajar IPTA dan IPTS. Ramalan, dasar kewangan menguncup mengurangkan peningkatan harga barang dan perkhidmatan, oleh itu kos perbelanjaan pelajar berkurang akibat pengurangan inflasi. Dasar subsidi ini membantu pelajar dengan pengurangan harga barang dan perkhidmatan, manakala dasar bantuan kewangan ini mengurangkan masalah kewangan yang dihadapi oleh pelajar. Cadangan, Bank Negara Malaysia menaikkan nisbah rizab berkanun dan kadar faedah. Pihak kerajaan boleh memperuntukkan subsidi bagi barang keperluan kepada pengeluar dan agian subsidi dilakukan secara berfasa. Pihak kerajaan perlu memberikan bantuan kewangan dalam bentuk sara hidup kepada pelajar. Seterusnya, bentuk kupon makanan dan minuman diberikan kepada pelajar B40. Kekangan kajian adalah kekangan manusia, iaitu responden mengabaikan borang soal selidik yang dihantar melalui WhatsApp. Saranan ialah pengaji lain boleh mengadakan temu bual secara bersemuka dengan responden sebanyak mungkin. Kesimpulannya ialah, pengaji juga mengemukakan pelbagai cadangan kepada pihak kerajaan dan bank pusat untuk menghadapi dan mengurangkan isu yang timbul. Pengaji berharap dasar yang dicadangkan iaitu dasar kewangan menguncup, dasar pemberian subsidi kepada pengeluar dan dasar bantuan kewangan pelajar IPTA dan IPTS menyelesaikan masalah kenaikan kos sara hidup pelajar.